dia duduk luar negara. Saya nampaklah kata ada satu masalah di Kementerian Kesihatan. Dia kata tak apa, dia kata dia akan telefon daripada pejabat UN di luar negara. Saya kata tak apalah, dia telefon buat urusan sangkut ni sangkut tu. Lahir dia tulis satu mesej kat saya. Mesej ni saya tak tahulah kecewa ke, okey ke. Dia kata, Ustaz, tak apa, saya akan cuba. Dia kata dalam banyak-banyak kementerian yang ada, Kementerian Kesihatan adalah kementerian yang paling hell sekali. Hell ni neraka, paling neraka sekali. Pertama sebab yang duduk situ doktor-doktor yang hidung tinggi, bahasa dia pandai. Yang kedua, dia kata sebab produk-produk dan juga equipment, peralatan-peralatan perubatan dikawal oleh kongsi-kongsi gelap dan mafia-mafia dunia. Dan ini yang menyebabkan dalam soal kesihatan dia hanya dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini dunia yang berlaku pada hari ini. Bila sebut tentang masuk dos, tunggulah, kena register setahun, 2 tahun tak dapat. Sedangkan kalau produk datang daripada grup mereka, kadang-kadang dalam masa 2 hari benda tu berada di pasaran bersama dengan registration number yang boleh dijual kepada orang ramai. Kemudian bila orang ramai makan, berlaku mudarat, ada mati 5-6 orang, maklum balik produk dia ditarik balik selepas mendapat keuntungan berpuluh-puluh juta ringgit. Naik pula produk yang kedua, makan, sakit pula, tarik balik, makan, tolak, begitulah seterusnya. Orang masyarakat dunia ketiga dianggap sebagai masyarakat tikui putih. Test, eksperimen. Produk jadi elok, okey, barulah dihantar untuk diamalkan oleh masyarakat dunia. Okey, ini orang kata politik-politik dunia yang berlaku pada hari ini. Kemudian yang kedua, 12, apakah kebaikan pada minyak zaitun dan kenapa perlu beramal? Berkata Dr. Faik, minyak zaitun ibarat tulang belakang bagi tubuh manusia dalam soal kesihatan. Peranan yang paling asas. Yang ke-13, bagaimana jika mempunyai persoalan berkaitan kesihatan? Kalau kita ada persoalan, pelanggan kita ada persoalan, ada benda yang kita nak ajukan, Olive House mempunyai ruangan Olive House Business and Medic. Grup WhatsApp yang diselenggarakan oleh Cik Razak ada. Dalam grup tersebut, aju persoalan, akan ada seorang nama dia Ustaz Fazri. Ustaz Fazri dia akan ambil soalan tersebut, dia akan ajukan kepada doktor-doktor kita, iaitu Dr. Salman dengan Dr. Hafizah. Dr. Salman dengan Dr. Hafizah mereka akan jawab, nanti Ustaz Fazri akan kembalikan jawapan tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kata ada emergency, boleh SMS Dr. Salman, boleh SMS Dr. Hafizah, maklum saya nak call bila free, tanya. Mereka akan jawab bila free, boleh telefon untuk kita minta konsultasi ataupun nak mengajukan apa-apa persoalan yang penting. Sebab dua orang doktor kita, dua orang doktor yang sibuk. Kalau doktor sibuk, kita telefon ikut dan tanya soalan nak jawapan segera, mungkin benda itu agak menyusahkan mereka. Jadi kita atur satu sistem dalam grup WhatsApp tersebut boleh diajukan pelbagai soalan, mereka akan menjawab mengikut tempoh-tempoh yang telah kita maklumkan kepada mereka. Okey, ini ruangan. Sila ajukan segala persoalan. Juga servis kita kepada pelanggan. Pelanggan kita pun tanya, ada masalah apa, maklum je. Dr. Hafizah dengan Dr. Salman akan bantu untuk memberi jawapan. 14. Apakah zaitun boleh dicampur dengan madu, kurma dan sebagainya? Tadi saya dah sebut tadi. 15. Adakah parti minyak zaitun dari Syam dan Palestin terbaik? Ni kadang orang tanya, nak kena beli Spain ke Ustaz? Nak kena beli Itali ke? Nak kena beli daripada Syam ke? Nak beli daripada mana? Pertama, soal pemilihan kepada produk, kita kena tengok kualiti produk dulu. Tempat, nombor 2. Dia jangan tengok tempat, lepas tu baru tengok kualiti. Sebab kualiti tu ya asas. Kalau kata produk datang daripada Syria sekalipun, kalau kualiti hancur, tu cerita buat apa dah. Seumpama kita, saya usaha untuk nak mengimport minyak zaitun daripada Tursina. Tursina ni kan dikatakan oleh Al-Quran sebagai benih. Pokok Tursina tu kira benih mula kepada minyak zaitun, waturisin. Kan Al-Quran bersebut waturisin. Jadi Tursina ni kata benih. Berkali-kali usaha untuk import, tetapi individu yang in charge untuk bawa masuk minyak zaitun ke Malaysia ataupun mana-mana negara adalah berbangsa Mesir. Mesir yang satu bangsa hak cerita berniaga dengan mereka, kelentong kuat. Bila kelentong kuat ni, kita tak wani bawa main minyak ni, tengok elok, test lab hancur. Dia kata elok, dia kata bagus. Macam kawan kita lah, pergi beli minyak wangi, bawa orang ramai beli minyak wangi, bagi bau semua elok sama tengah bungkus ni dia pergi tukar minyak wangi hak campur dengan benda lain. Sampai dekat airport baru tahu. Bila kita sebut dia kata ni hang jaga ni, tuntut dekat akhirat. Dia kata apa-apa, nanti aku jumpa Tuhan, aku cerita lain. Dia boleh jawab tahu tu. Ini yang kata cerita Arab Mesir. Bila Arab Mesir macam tu, walaupun minyak zaitun kita abak daripada Tursina, kualiti yang macam tu, apa erti menggunakan nama Tursina dan nama-nama yang hebat
kalau kualiti itu tidak bertepatan. Sedangkan ini hanyalah sekadar nilai tambah kepada kualiti yang hebat. Contoh, kita ambil pada Bumi Syam. Bumi Syam ni memang minyak zaitun dia high quality. Tiba-tiba datang daripada Bumi Syam, Masya Allah, tabarakallah, itu adalah minyak yang terbaik. Tetapi kalau datang daripada bumi yang penuh keberkatan, tetapi kualiti dia hancur, itu bukan satu kaedah pemilihan yang tepat kepada produk-produk yang ingin untuk diamalkan. Okey? Yang ke-16, apakah betul zaitun menghalau jin dan syaitan? Hadis itu saya sebut tadi, hadis dhaif. Wahai Ali, sesiapa yang menyapu dengan minyak ini, dia tidak akan dihampiri oleh syaitan 40 malam. 17, apakah benar semua agama mengiktiraf zaitun? Ya, benar. Disebut dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Greek kuno dan Tamanul Lama menceritakan tentang kelebihan. Lebih 7,000 tahun diamalkan minyak zaitun dalam kehidupan sehari-hari. 18, adakah parti minyak zaitun Olive House dibotolkan di Malaysia? Tidak. Di negara asal zaitun itu diambil. Kita tak botolkan di sini, kita ambil langsung, hanya dilabelkan di sini. 19, kenapa parti minyak zaitun Olive House hanya 250 ml? Kita tak buat 500 ml, kita tidak buat 1 liter, tak buat banyak-banyak. Sebab apa? Sebab minyak zaitun bila dibuka, dia akan oxidize, dia akan terdedah kepada oksigen. Bila terdedah, ia perlu dihabiskan dalam tempoh masa 2 bulan untuk memastikan khasiat itu sempurna. Kalau lebih daripada 2 bulan, khasiat dia dah merudum, dah turun. Oleh sebab tu, kita kekalkan kepada sukatan 250 ml. Kecualilah kita memang penggunanya ramai, yang nak konsum satu keluarga tu memang ramai, walaupun ambil botol 2 liter tapi boleh habis dalam masa yang singkat, itu tidak menjadi masalah. Tapi ada ketika orang duk sangka ambil botol besar lah untung. Sebab dalam bisnes minyak zaitun, 250 ml dengan 500 ml, harga dia different banyak. Harga dia lari banyak. Contoh 250 ml harga RM40. Kalau nak beli 500 ml, dia takkan jadi RM80. Mungkin jadi RM65 saja. Harga dia rendah. Atas faktor apa? Atas faktor ia tidak boleh dikekalkan tempoh masa yang lama, kualiti dan khasiat yang ada dalam minyak zaitun. Jadi 250 ml adalah kadar yang paling optimum untuk penggunaan bagi setiap individu. 20. Apakah parti minyak zaitun boleh dimasukkan dalam peti sejuk? Ya, boleh. Tapi dia akan membentuk seumpama gel bila diletakkan di dalam peti ais dan perlu untuk dicairkan bila mana kita untuk minum. 21. Apa beza extra virgin, refined, pomace, pure olive oil, light, mild olive oil? Yang ni grading. Ditapis, dibuang tapisan, nak bagi rasa sedap. Ini grade yang diletakkan pada minyak zaitun. 22. Berapakah acidity produk Olive House? Di bawah 0.8. Ada orang kata tulis dia 0.4, dia 0.3, 0.7. Benda itu bergantung kepada tempat, cuaca, masa kita mempunyai produk tersebut. Jadi kita letak bawah 0.8 sebab 0.8 itu adalah grade yang diiktiraf sebagai grade A+. A tambah tu kira grade markah 90 ke 100 tu, ini adalah kategori acidity 0.8 ke bawah. 0.8, 0.7, 0.6, 0.5. Semua grade-grade ni grade yang pernah kita bekalkan kepada pelanggan kita. Sebab itu kita tak letak grade secara tepat. Contoh kita sebut hari ni 0.4, tahun depan pergi 0.7, tahun sekali lagi mungkin dapat 0.3, tahun ni mungkin dapat 0.5. Jadi benda tu tak konsisten. Bila tak konsisten, kita hanya memastikan kualiti kita berada pada grade extra virgin di bawah 0.8. Benarkah zaitun itu berkat? Apa maksud berkat? Berkat pada zaitun berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang ni adalah ayat-ayat yang menunjukkan kata zaitun itu disebut sebagai pokok yang berkat dalam Al-Quran. Surah An-Nur ayat 35 ke 40, tuan-tuan boleh semak nanti. Surah Al-Isra ayat 1, barakna haulahu. Tafsir kepada barakna haulahu itu adalah Allah Ta'ala muliakan Masjid Aqsa dengan dikelilingi dengan pokok zaitun. Kemudian hadis Nabi, kedudukan Hasan li ghairihi, yang Nabi bersabda, makanlah minyak zaitun dan lumurlah dengannya kerana ia datang daripada pohon yang berkat. Maksud berkat ialah banyaknya kebaikan dan kebaikan itu tetap berterusan. Itu maksud berkat. Sebab itu bila orang tanya kita kebaikan minyak zaitun ni apa dia, kita tak boleh nak cerita penuh. Sebab itu Rasulullah dia bagi satu jawapan yang tepat. Jawapan dia apa dia? Nabi kata pohon yang berkat. Berkat ni maksud apa dia? Kebaikan dia terlalu banyak. Kalau bahasa Cik Jaafar, salah seorang pengurus ejen datang daripada Pahang, dia kata apa? Dia kata untung ramai dengan minyak zaitun ni pada. Kita main jumpa, cik, saya nak berubat resedung lah. Kita bagi minyak zaitun. Dia balik, dia bukan sembuh minyak resedung saja. Dia sembuh sakit urat, dia sembuh darah tinggi, dia sembuh kolesterol, dia sembuh lain. Yang ni yang menunjukkan penuh keberkatan. Sebab itu kalau tuan-tuan kaji,
Saya duk check, duk susun balik. Dengan mengamalkan minyak zaitun ni, berapa suplemen yang kita perlu? Ambil minyak zaitun, tuan-tuan tak perlu lagi ambil omega 3. Tak perlu lagi omega 6. Tak perlu lagi omega 9. Tak perlu lagi vitamin E. Tak perlu lagi klorofil. Tak perlu lagi antioksidan. Ada lebih kurang kat 10 ke 15 suplemen yang dijual secara berasingan di kedai-kedai, tetapi di dalam satu sudu dan dua sudu yang kita makan adalah kombinasi formulasi yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara semula jadi, yang kita perolehi dengan beramal dengan minyak zaitun. Kalau kita kira macam tu, tuan-tuan pergi tengok omega 3 pergi jual dalam farmasi harga berapa? Harga RM50, RM70 sampai RM100. Itu pun bergantung kepada brand. Ada brand lagi mahal. Tapi ini adalah produk yang Allah Ta'ala jadikan secara pasti bermanfaat kepada tubuh badan manusia. Hanya kita perlu untuk mula beramal. 2-3 hari lepas saya dapat satu jurnal kajian dia buat tentang apa? Omega 3 ni elok untuk diambil daripada binatang ataupun elok diambil daripada tumbuhan. Ini kajian fakta. Akhirnya hampir keseluruhan fakta secara jelas mereka nukilkan di situ mengatakan omega 3 yang paling baik itu datang daripada tumbuh-tumbuhan. Sebab banyak yang mereka buat kajian kepada pesakit-pesakit yang mengamalkan omega 3 daripada binatang, iaitu diambil daripada ikan, menunjukkan ketidakstabilan dan unsur-unsur free radical di dalam ikan tersebut bertukar tempat daripada ikan kepada tubuh badan manusia. Ini yang berlaku. Yang menunjukkan orang duk cerita dulu ni, omega 3 ikan bla 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 bla. Sedar tak sedar, belah barat iklan macam tu dah stop. Dah berhenti. Dah mula berhenti sebab apa? Mereka mula jumpa bukti yang mengatakan kalau nak ambil omega 3 itu tidak tepat kalau omega 3 itu datang daripada ikan, tetapi carilah omega 3 yang ada daripada tumbuhan. Mereka letak cadangan minyak zaitun, flaxseed oil, minyak kapas, adalah 7-8 benda yang menunjukkan omega 3 ni datang daripada tumbuhan. Tetapi satu-satunya minyak yang mempunyai omega 3 dan kombinasi kepada vitamin-vitamin yang lain, itulah hanya minyak zaitun itu sendiri. Dan ini adalah merupakan rahsia Allah Ta'ala yang akan membuktikan kekuasaan. Secara suka ataupun tidak suka, last kali kita terpaksa akur Al-Quran itu adalah merupakan satu firman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Itu tentang acidity, surah An-Nur, keberkatan. 24, bagaimana cara mengenali minyak zaitun asli. Ini ujian yang boleh dibuat di rumah. Ini sekadar ujian tak 100%, tetapi kebiasaan boleh membuktikan sama ada itu minyak zaitun yang asli ataupun tidak. Yang ke-25, adakah minyak zaitun mempunyai tarikh luput? Minyak zaitun dan madu tidak ada tarikh luput. Tak ada. Tarikh luput adalah syarat import ekspor dunia. Bila kita nak import dan ekspor, wajib letak tarikh. Kau tidak, kita tak tahulah minyak zaitun ni zaman bila punya. Tiba-tiba beli zaitun, tengok ambil apa? Zaman Fir'aun punya. Orang kata tu dia lamanya. Sebab memang ditemukan dalam piramid madu di samping mumia, dan bila diambil madu tersebut dicek di makmal, madu tersebut sama dengan madu yang berada di pasaran di seluruh khasiat, tak ada beza. Itu menunjukkan madu tidak ada expired, dan juga minyak zaitun juga antara makanan-makanan yang tidak mempunyai expired. 26. Apakah yang akan berlaku sekiranya minyak zaitun diambil secara berlebihan? Kena cepat beli barulah, habis. Minyak zaitun adalah makanan, bukan ubatan. Jadi bila kita termakan lebih dos, akan menyebabkan over lawas, teramat lawas. Jadi ketandas, jadi mudah masuk ke jamban dan seumpama dia. 27. Apakah faktor perubahan rasa dan warna pada minyak zaitun? Perbezaan itu berlaku disebabkan produk kita original. Kalau tuan-tuan pergi beli buah limau sekilo pun, hak ni manis, hak ni masam, ni cerita kita pilih sendiri. Buah tembikai ni cerita ladang super, tembikai ni warna macam terang sikit, yang ni nampak macam kelabu sikit. Ni cerita tembikai ladang sama. Itu pun berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab ini adalah asli, original. Kalau kata kita nak benda tu konsisten tak berubah, kena pergi beli tembikai dalam botol, ataupun buah oren twister, ataupun buah oren Sunkist. Hak jual harga RM1.5, tuan-tuan minum hari ni, esok, lusa, bila-bila pun rasa dia takkan beza. Sebab apa tak berbeza? Kerana ia telah diproses mengikut rasa yang kita nak. Adapun produk alami ataupun asli,
kita tidak akan ganggu. Sebagaimana dia datang, itulah yang akan kita persembahkan kepada pelanggan-pelanggan kita untuk kekalkan keaslian kepada produk yang kita jual. 28. Mengapa pati minyak zaitun Olivia tidak memaparkan jumlah acidity? Itu sama dengan jawapan tadi. 29. Apakah yang dimaksud dengan perahan sejuk? Sebab minyak zaitun yang menggunakan perahan panas, dia akan menghasilkan minyak lebih banyak, tetapi khasiat kurang. Kalau perahan sejuk, minyak tak banyak tetapi kualiti tinggi. Jadi kebanyakan supplier-supplier kadang-kadang mereka suka menipu dengan menggunakan heating, perahan panas, untuk dapat minyak banyak. Bayang tengok, kalau kata kita beli perah dapat 2 botol, tiba-tiba perahan sejuk boleh dapat 1 botol setengah. Kalau sekali perah, kalau bertantan minyak, berjuta-juta ribu dolar US yang boleh diperolehi hanya sekadar tukar perahan sejuk kepada perahan panas. Jadi Olive House, kita make sure minyak kita adalah perahan sejuk, kualiti itu menjadi keutamaan. 30. Siapakah nama penasihat dan pakar rujuk? Iaitu Dr. Muhammad Faid, pakar nutrisi dunia, saintis ilmu Islam. Saya rasa Dr. Abang Razak tadi dah tunjuk gambar tadi kan, pakai tengok habis. InsyaAllah lah kita berangan-angan tahun bulan 6 tahun depan 2015 kita nak jemput dia datang ke sini. Dr. Faid pun duk tanya banyak kali dah, bila nak datang sini, bila datang sini. Saya pun kata tunggulah, my agent pun dekat 3-4 orang. Dr. Faid main pun tengok, ni je. Ni jemput orang yang hebat, kita persembahkan yang hebat dengan suasana yang baik untuk dia datang ke sini. Hari tu kita jemput Osman Aqlal, minyak zaitun Olive 30 tu, dia punya managing director pergi Jepun. Bila pergi Jepun, dia nak singgah datang ke